Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis pada pagi ini yang saya hormati, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Adnan Hashim, Rektor Universiti Teknologi Mara, Kampus Alor Gajah, yang bahagia Tuan Haji Hashim bin Haji Bedu, Pengarah Bahagian Gerak Saraf dan Pengurusan Isu Jabatan Penerangan Malaysia, mewakili Timbalan untuk Pengarah Penerangan Malaysia, yang berbahagia Tuan Haji Suwadi bin Haji Guling, Pengarah Jabatan Penerangan di Melaka, tak lama lagi nak meninggalkan Melaka, dapat naik pangkat, tahniah. Hebat. Yang saya kasih, yang saya kagumi juga, yang bahagia Cik Nurul Ashikin binti Rosli, Ketua Pengarah Program Apa Kata Gen Y, mewakili yang Ketua Perwakilan Majlis Belajar UiTM Kampus Alor Gajah, yang bahagia Profesor Madya Dr. S. Salahuddin Sayurno, Moderator Forum Apa Kata Gen Y, dari sini kan? Ada. Yang berusaha perusahaan kanan dan kaki tangan UiTM Kampus Alor Gajah, yang berusaha pegawai kanan dan kaki tangan Jabatan Penerangan Malaysia, yang saya kasih mahasiswa, mahasiswi UiTM Kampus Alor Gajah dan delegasi Melaka, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Orang Melaka, orang majikan tanah kalau datang ke sini tak berbatul, tak sah. Kapal dagang dari seberang syarat muatan kayu meranti. Dari Masjid Tanah saya datang bertemu dengan student UiTM yang sentiasa dekat meranti. Kalau tidak kerana bulan, tidak matahari terbit tinggi, kalau tidak kerana kawan-kawan, tidak saya sampai pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Melaka maju negeriku sayang, negeri bandar teknologi hijau, Melaka 753 tahun, Melaka maju fasa 2, berkat cepat dan tepat. Kau ada? Kau tak ada. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjangkan kesyukuran kita di atas kurnia dan iradanya dapat kita sama-sama menghadiri majlis Apa Kata Gen Y, Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia dengan kerjasama UiTM Kampus Alor Gajah. Semoga mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah SWT. Segalung tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Suwadi bin Haji Guling, Pengarah Jabatan Penerangan Melaka, kerana sudi untuk mengundang saya, sama juga dengan UiTM, jemput saya untuk bersama-sama tanpa jemu hadir pada pagi ini bagi merasmikan program yang sungguh bermanfaat untuk kita orang muda UiTM. Betul? Ini pagi now dah suruh datang. Saya tengok ada yang dah sandau, pagi tak datang kan? Saya tak pakai spek ni. Kebetulan saya tak pakai spek. Tapi walaupun tak pakai spek, saya nampak ada dah sandau tadi. Angkat kepala. Orang Melaka, pulau engkau atas pagau. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, saya percaya perbincangan pada hari ini akan berkisar tentang sikap, pandangan, pemikiran generasi Y yang biasanya disebut sebagaimana generasi milenial yang telah disebut oleh Profesor Madya sebentar tadi, betul tak? Dan biasanya generasi Y ini dia selalunya memilih sikit. Dia ada, dia punya, orang cakap, dia punya pilihan yang selalunya muncul tentang generasi Y ini adalah yang menitik beratkan tentang soal nilai-nilai kenegaraan dan patriotisme.
Dan hari ini juga tidak ada pun, seluruh dunia ini tidak ada pun yang kesepakatannya bincangkan tentang generasi Y ini. Dekat Australia, para pekaji belum sekata bilakah secara tepatnya generasi Y ini muncul dan bila tepatnya generasi ini berakhir. Kerana hari ini dah pun ada generasi Z dan sebagainya. Dan kerajaan Australia sendiri telah menetapkan 1982 sehingga tahun 2000, mereka yang lahir dalam tempoh ini, sebagai masa generasi Y. Itu Australia. Berbeza dengan Kanada. Kanada, generasi Y lahir pada tahun 82 dan akhirnya pada tahun pertengahan 1900 ataupun tahun 2000. Walau apapun perbezaan pendapat Kanada ke Malaysia ke Indonesia ke Australia dan sebagainya, tetapi generasi Y ini adalah mereka yang lahir daripada 1980-an hingga 1990-an. Jadi you all kat sini hari ini freshie 21 UiTM semua yang lahir tahun 1997, lebih kurang betul? Ada yang kurang daripada itu? Tak ada? Jadi saya melihat hari ini apabila saya bersalam, sebelah sini tadi pun tak dapat salam semua. Apabila bersalam, saya dapat rasakan aura semangat orang baru yang berkobar-kobar. Yang berkobar-kobar. Yang mungkin rasa seronoknya duduk sebagai pelajar universiti, betul tak? Mak ayah hantar, kawan-kawan pun dah tahu kita dah belajar you lah macam tak? Saya bila tengok you all, saya teringat dulu. Asikin tanya saya, Asikin final year, kenal tak Asikin ni? Asikin ni final year. Dia ambil tourism. Orang KL, bangun Asikin. Yang lagi dia nak pilih sangat. Jadi saya sembang sekejap dengan Asikin. Saya cakap Asikin, memang seronok bila bertemu dengan student. Sebab KMI teringat dulu masa belajar dekat UKM. KMI dekat UKM ambil law. KMI bukanlah dalam pelajar-pelajar yang tergolong dalam pelajar skema, tidak. Tapi bolehlah kira berdisiplin tinggi lah juga. Apa yang nak dibagi tahu pada hari ini? Sahabat-sahabat semua bertuah kerana dapat duduk, dapat belajar. Baru-baru ni kami ahli parlimen wanita mendapat kunjungan daripada dapur state daripada Sudan. Ahli parlimen daripada Sudan. Dia datang jumpa, dia nak tahu macam mana dekat Malaysia, macam mana tentang keadaan di Malaysia. So kita pun kongsilah. Saya sebagai setiausaha Caucus Parlimen Wanita Malaysia, jadi kita pun bersembang dan bercerita. Mereka dapur state Sudan ini walaupun kaya dengan minyak, walaupun kaya dengan emas, tetapi akibat peperangan yang berlaku, maka dia tidak dapat menikmati hasil apa yang ada dekat negara kita. Dan bajet negara 2/3 dikhususkan pergi kepada keselamatan negara. Malah untuk perubatan, untuk kesihatan, untuk pendidikan, Profesor Madia tahu tak berapa? Less than 5% daripada bajet keseluruhan negara Sudan itu diberikan kepada pendidikan. Apatah lagi kesihatan. Saya bagi tahu dengan mereka, kerajaan Malaysia 56 bilion diperuntukkan untuk pendidikan. Untuk bagi sekolah, bagi pelajaran, bagi guru-guru naik pangkat. Baru ni siapa pengetua kan naik pangkat dan sebagainya, 56 bilion. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita memperbaiki sistem pendidikan negara kita. Dan hari ini yang dibuat oleh Jabatan Perangan melalui kerjasama UiTM adalah untuk sahabat-sahabat semua, supaya kita kenal, supaya kita tahu apakah asal usul kita. Kita tahu kita orangnya
Orangnya apa? Orangnya Malaysia. Saya nak bagi tepukan pada Fira. Kenal Fira siapa? Kenal siapa? Penyanyi atas pentas tadi. Kenapa awak tepuk? Saya nak tanya yang bagi putih. Bagi kuat tepuk dia. Kau bangun, kenapa kau buat tepuk? Banyak yang pakai baju putih. Bangun. Kenapa? Ini saya tak kasar nampak, tapi saya nampak lawak tepuk kuat, tapi boleh daripada jauh nampak macam abang Sador tak? Okey, siapa nama? Nama siapa? Latif. Okey, kenapa awak buat tepuk? Okey, kau duduk. Kau tak cakap betul. Betul ke? Awak rasa dia cakap betul ke tidak? Saya nak bagi tahu pada sahabat-sahabat semua yang bagus, yang hebat, yang dapat masuk di ATM ini, yang hebat lah macam nak. Fira ini dapat saya bagi saya tepuk tadi kat bawah sebab saya dapat tahu rupanya dia adalah penyanyi pengganti. Dia bukan dia pun sepatutnya. Tetapi ketua pengarah arahkan orang untuk cari siapa penyanyi. Betul? Dan mereka dengan bergegas cari Fira pun setuju. Ingat nak senang ke nak nyanyi depan you all ni? Nak bulan dah ada duit, tak apa-apa dah. Maksudnya di sini, kalau dibagi kepada Latif Nasir, siapa yang nama tadi, belum tentu dapat menyanyi depan dia. Silap main bulan, kita semua dia nyanyi terus saja. Nak bagi tahu maksudnya nak menyelamatkan program yang mana ketuanya di bawah terpaksa digantikan dengan, dan Fira menjadi heroin pada pagi ini kerana dan itulah yang semangat yang nak ditunjukkan. Kita nak bagi sini adanya patriotism dengan selamat lagu warisan dan sebagainya. Baik-baik kata warisan, lagu warisan sangat menyentuh hati kita. Di sini tersemailah cita-cita. Betul? Kau gelak. Jadi saya nak bagi tahu bahawa hari ini saya berpeluang bersama dengan sahabat-sahabat semua dan enjoy yourself. Jadilah pelajar yang terbaik. Bersyukur dan bersyukur. Ada insan kawan-kawan kita yang dapat tawaran pergi kolej entah apa-apa. Nama kolej pun kita tidak pernah dengar. Betul? Betul kan? Tetapi you all yang dapat ATM ini bersyukur. Kawan kita tak tahu nasib untung sampai itu dan sebagainya. Belajar. Mak ayah dah bagi tahu, belajar dan terus belajar. Yang ini saya nak bagi tahu sebab apa? Sebab saya diangkat jadi ahli parlimen. Sewaktu saya masih lagi, saya pengurusi gerakan Belia 4 di kawasan Masjid Tanah dan juga ahli majlis kerja tertinggi 4 di Malaysia. Masa saya nak datang ni mungkin tak tahulah, mungkin dah tengok dekat Facebook dan sebagainya. Ada freshies antara kamu yang PM saya dekat Facebook, YB. Nanti YB datang tolonglah pakai hijab aerosol. Saya tak boleh. Aerosol. Dia suruh saya pakai, saya pergi minta cair. Saya pakai. Dan salah seorang freshies ni dia minta saya pakai. Sebab dia apa? Sebelum dia datang UiTM, dia nak masuk, dia nak cek duit dengan jual tudung yang saya pakai ni. Dekat kali jumpa saya nak beli tudung ini. Maksudnya di sini, kita melalui pelbagai episod. Bukan mudah untuk sampai sini. Ada anak orang kaya, ada anak orang miskin, ada anak orang ketengahan. Tetapi harapan mak ayah kita semua sama. Nak kita berjaya. Nak kita semua berjaya. Okey? Tak kisahlah kalau ada yang tak nak belajar dan sebagainya, boleh itu terpulang. Tetapi apabila dah sampai sini, kita mesti jadi yang terbaik. Jadi contoh yang terbaik. Kerana apa? Kerana ramai lagi yang ingin masuk belajar tetapi tidak dapat masuk belajar.
Dan saya bila berada dekat UKM, saya melihat itu adalah satu peluang untuk kita meningkatkan prestasi kita, menunjukkan bakat apa yang kita ada sebagai seorang pelajar. Pusat Khidmat Parlimen Masjid Tanah, saya selalu terima ramai pelajar-pelajar anak Masjid Tanah yang nak buat internship, yang nak buat attachment dengan Pusat Khidmat Parlimen. Dan baru-baru ni saya interview ada 6 orang. Itu pun dah shortlisted. Sebab saya bagi masa sebulan saja untuk saya terima pelajar-pelajar attachment, pelajar-pelajar untuk buat internship untuk bagi expose kepada dunia luar, dunia pekerjaan dan dunia amali praktikal dan sebagainya. Malang sekali Dr. Profesor Maria, daripada berpuluh resume yang saya ni, none of the resume yang bagus. Tidak ada satu resume pun yang bagus saya terima. UITM, sorry to say, ada UTM, ada daripada Politek, tidak dapat bagi resume yang bagus kata media. Tetapi saya shortlisted juga. Dan ada masa saya tengah interview, saya pandang muka dia pandang tempat lain. Saya tanya soalan dia pandang tempat lain. Kerana apa kurangnya pendedahan. Dan hari ini saya minta memandangkan anda semua orang baru, tingkatkan dalam di hari ini aku berada di UiTM nak jadi yang terbaik, buat yang terbaik, masuk berbagai aktiviti dan bukan masuk tu sebab gila jawatan dan sebagainya, tetapi ingin dapatkan pendedahan. Sama juga kayak ini di hari ini jadi ahli parlimen bukannya kerana bijak sangat pandai corporate dan sebagainya, tidak, tetapi exposure, peluang yang diberikan sewaktu belajar. Macam ni orang juga lah. Dan kita ambil peluang, campur orang, buat networking, kenal pemimpin dan sebagainya. Dan itu yang kita jadi. Sebab itu hari ini cabaran generasi Y amat berat. Dan saya mengharapkan bagi membangunkan Gen Y dan mengatasi kekurangan apa yang kita ada ini, maka pendidikan dan penulisan adalah dua elemen yang sangat berkuasa. Segala ilmu kita kena bincang, kita kena terbuka. Lagi bersekat, lagi ingin kita baca. Dan ilmu itu juga harus diketengahkan. Setiap rumah juga perlu mempunyai sekurang-kurangnya graduan. Selain daripada kita, lepas ini kita mesti pastikan adik-beradik kita juga akan menjejak kaki ke universiti. Kalau tak dapat UiTM pun universiti lain, betul tak? Dan sebagai kesimpulan, kecilnya suatu revolusi pendidikan harus dilakukan dengan kadar segera. Memandangkan ilmu dan pendidikan merupakan elemen penting bagi melahirkan Gen Y yang bertahu serta dapat membezakan antara perkara yang hak dan juga yang batil. Ilmu itu berada di mana-mana. Maka mengembaralah untuk kita mencari ilmu. Seperti yang tercatat dalam rangkap pertama syair oleh Imam Syafi'i. Syair. Dan tiadalah duduk setempat bagi orang cerdik dan beradab itu dianggap sebagai rehat. Tinggalkanlah tanah air dan mengembaralah bagi melahirkan penulisan serta menyuarakan pendapat pula. Gen Y mungkin akan ditertawakan dan dipandang rendah, tetapi terima cabaran dan cuba menulis. Sememangnya sifat lahiriah Gen Y ini adalah sikap yang suka mencuba. Dan saya juga ingin memetik kata-kata W.S. Rendra yang diungkap oleh Anas, di dunia persilatan tidak ada nombor 2, tetapi di dunia persuratan tidak ada nombor 1. Soal kemanusiaan dan persaudaraan telah dapat membantu melahirkan generasi Y yang bermutu. Dan saya juga ingin memberi contoh mahasiswa dalam kalangan Gen Y yang boleh kita jadikan contoh dan teladan yang lain. Contohilah mahasiswa yang mana pun yang mampu menyumbang kepada agama, bangsa dan negara. Bukan mahasiswa yang hanya menongkat dagu melihat keasikan dunia hiburan luar. Bukan mahasiswa yang hanya mengejar CGPA
dalam pendidikan formal mereka, bukan mahasiswa yang hanya tidur sepanjang hari jika tidak ada kelas, bukan mahasiswa yang bias kepada sebelah pihak apabila mendapat sesuatu berita tanpa usul periksa, dan bukan juga mahasiswa yang hanya membaca apabila musim peperiksaan saja. Dan orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan haruslah menjaga diri agar tidak tertidur, sebagaimana yang telah disebut oleh Richard Wheeler. Sahabat-sahabat, saya dah nak bagi penghujung. Jadi saya mengharapkan apa yang telah dilakukan oleh Jabatan Perangan YTM pada hari ini, mahasiswa-mahasiswi negara perlulah diperkasakan dengan sikap dan ketahanan mental supaya dapat berhadapan dengan cabaran globalisasi dan mengharui limpahan teknologi yang mencabar untuk kita survive pada masa hadapan. Dan kita adalah modal usaha yang dijaga oleh kerajaan untuk capai kejayaan agama, bangsa dan negara. Sebab itu, kita kena jadi tenaga kerja yang berilmu, berakhlak, berkemahiran, berdaya saing dan daya tahan. Dan telah menjadi tanggungjawab universiti untuk melahirkan mahasiswa Gen Y untuk negara maju yang kita cita-citakan. Dan sahabat-sahabat semua, penggabungan dan keseimbangan ini adalah penting bagi melahirkan mahasiswa Gen Y yang diinginkan bagi menyumbangkan bakti dan kemakmuran negara dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial. Dan akhir kata, saya ingin ucap sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji Suwadi bin Haji Buliling dan juga Profesor Madya dan semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung yang bersudi untuk menjemput saya pada pagi ini. Dan buat sahabat-sahabat Gen Y, Kak Amy nak bagi tahu, bagi Kak Amy lah, dia apa-apa tak jauh sangat pun, dia relax sikit. Hidup kita ni sekali je. Jadilah anak yang boleh membanggakan ibu bapa kita. Kalau tak boleh jadikan anak membanggakan ibu bapa, jadilah diri sendiri yang boleh membanggakan diri kita. Zaman yang awak belajar ini, zaman yang penuh dengan cabaran. Cabaran hari ini tidak sama dengan cabaran di luar. Cabaran dalam universiti pun macam-macam cabaran. Tetapi kalau you all berjaya mengatasi cabaran di dalam universiti, zaman masa belajar, you all akan dapat atasi dengan baik apabila di luar nanti. All the best to you, semua sahabat-sahabat YTM. Selamat maju jaya, selamat menyambut bulan Ramadan yang tidak lama lagi. Semoga dapat berpuasa dan mengejar nikmat bulan puasa itu dengan baik sekali. Dan saya juga berharap semoga mahasiswa-mahasiswi UiTM akan menjadi mahasiswa terbaik yang akan menyumbang kepada pembangunan negara cemerlang agama, bangsa dan negara. Dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacita